terangkan tentang Office Information System. Office Information System ni adalah satu proses perkakasan ataupun perisian dan juga proses penyediaan sokongan teknikal dan perkhidmatan untuk pengambilan maklumat yang tepat pada masanya oleh sistem berkomputer untuk membolehkan perancangan, operasi dan pemantauan perkhidmatan yang berkesan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Sir Amiruddin dan juga rakan-rakan saya yang lain. Nama saya Nur Fatin Syamimi. Saya ingin bercakap tentang TPS, iaitu Transaction Processing System. Transaction Processing System ialah ialah sesebuah transaksi yang melibatkan transaksi jualan, iaitu termasuklah mengumpul data, mengasingkan data dan maklumat mengikut kategori. Selain itu ia juga menyenaraikan, mengubahsuai serta mengemaskini data yang diperolehi mengikut keperluan organisasi, dan selain itu ia juga menyimpan data bagi tujuan untuk simpanan dan juga rekod berlaku dalam sesebuah organisasi, dalam sesebuah transaksi. TPS juga ialah membantu organisasi bagi mengemaskini operasi asas, dan juga ia adalah aktiviti yang mana yang sering berlaku dalam sesebuah organisasi, iaitu ia boleh dikira sebagai rutin harian lah yang berlaku setiap hari, hampir setiap hari berlaku dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, Aisyah membeli sehelai tracksuit, iaitu seluar sukan dan sebagainya, di Tesco secara tunai. So dekat sini dia ada melibatkan aktiviti. So dengan aktiviti ini ia melibatkan transaksi jualan dan juga beberapa transaksi lain, seperti contoh yang pertama, Aisyah ni tadi dia beli seluar secara tunai. So dekat situ cash dekat kaunter cashier tadi akan bertambah. Manakala transaksi lain yang terlibat ialah inventory, iaitu stok. Daripada segi stok akan berkurang lah, sebabnya berkurang sebanyak sehelai, sebabnya dia dah beli tadi kan sehelai. So dekat situ kita boleh nampak aktiviti ni tadi berkait antara satu sama lain, sebabnya dia berlaku pada hari yang sama dan juga melibatkan barang yang sama. Selain itu, sistem TPS ni juga membantu dalam operasi harian syarikat, sebab melalui TPS ni data laporan yang terperinci dapat diperoleh mengikut senarai yang diperlukan, dapat diperolehi oleh pengguna yang terdiri daripada kaki tangan, sebagai contoh penyelia pengurus, penyelia operasi dan juga pengurus. TPS ni juga adalah data asas bagi menghasilkan sesuatu input yang berguna untuk kegunaan MIS, iaitu Management Information System, dan juga DSS, iaitu Decision Support System. Itu saja untuk TPS, iaitu Transaction Processing System. Untuk Management Information System ataupun MIS. MIS ni boleh digunakan untuk membantu pengurus, jabatan atau individu menilai prestasi organisasi. Contohnya, penjualan akan direkodkan oleh TPS. Jadi MIS akan update maklumat tersebut. Jadi pengurus boleh tengoklah dia punya laporan penjualan tersebut. Seterusnya adalah benefits MIS. MIS dapat membantu pengurus atasan untuk mengurus perniagaan dengan lebih baik, mencari jalan untuk selesaikan masalah, memberi peluang dan menolong mereka dalam membuat keputusan yang relevan. For a challenge of MIS may not be enough flexible to update itself in the fast-changing business environment. Hi, sir. Assalamualaikum. My name is Kisna Abdul Mak Faizal. Magic number 2036. So, saya akan terangkan tentang Decision System Support, DSS. Decision System Support ni
satu aplikasi yang mana mengumpul, organize dan analisis bisnes data. Dan DSS ni juga dapat membantu syarikat dalam mengenal pasti masalah, menyelesaikan masalah serta membuat decision making, membuat keputusan. Contohnya macam DSS ni, sistem support ni, dia bisa buat sistem. Contoh kita boleh bagi dalam syarikat automotif, sistem support ni dia buat sistem untuk kegunaan dealer dan HQ saja. Maksudnya kat sini penggunanya adalah dealer dan juga HQ. Contoh yang maksud yang boleh menyelesaikan dan mengenal pasti masalah tu, bila dealer dan HQ menggunakan sistem tersebut, sistem aplikasi yang diorang buat untuk mereka, jadi bila diorang mendapati ada masalah, dan sistem support ni akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Diorang akan monitor dari situ, so diorang dari situ masalah mereka akan selesai lah. Benefit of DSS, DSS improve efficiency of decision making. Maksudnya dapat meningkatkan kecekapan dalam membuat keputusan. Dia macam sebab bila mereka dah selalu buat benda yang sama, bila sistem yang diorang buat, and then diorang selalu buat decision making, ini benda tu dah jadi satu kebiasaan bagi mereka, and diorang makin cekap dalam bidang tersebut. Selain itu, it reveal new approach problem solving and provide alternative to a solution. Maksudnya diorang mereka ni dapat dapat menyelesaikan masalah dalam sistem tersebut. Jadi kalau ada apa-apa kerosakan ke, ada something error kat situ, jadi mereka akan tolong dan akan guide dari situlah. Challenge bagi DSS, contohnya bila information yang dibuat terlalu banyak, dah berlebihan, jadi orang yang nak buat keputusan pun, orang yang buat keputusan ni adalah orang atasan. Jadi mereka pun akan ambil masa yang lama untuk membuat keputusan bagi setiap yang sistem yang orang dah mereka dah buat, pekerja dah buat. Seterusnya, user become too dependent on system. Pengguna bila pengguna macam terlalu berharap pada sistem, jadi apa-apa, kalau ada benda apa-apa ke, mereka akan tanya dekat orang IT. Diorang akan tanya kenapa yang ni macam ni. So itu adalah satu cabaran bagi DSS ni. Bila kadang benda yang kecil pun diorang akan call, diorang tanya kenapa ada error dekat saya punya ni. So itu adalah bagi satu cabaran untuk mereka. Hi and Assalamualaikum to Cik Aminuddin and my fellow friends. I am Nurfati Syafiqah binti Rizwan. I will talk about executive support system. Executive support system digunakan oleh pengurus kanan to provide support to non-program decision in strategic management. These information are often external, unstructured and even certain. This information is intelligent based on pasaran, pelaburan dan teknologi. Example intelligent information is external database, iaitu pangkalan data luaran. Lepas tu dasar pemberian. Selain itu laporan pasaran. Selain itu adalah financial report and information. Okay. Features of executive support system is drill down capabilities, designed with management critical success factor in mind, personalized analysis, selain itu ada navigasi maklumat, lepas tu ada graphical
iaitu maklumat teks, net grafik, and then capaian status analisis trend, kecuali pelaporan. Kelebihan terhadap executive support system adalah mudah untuk pengurus kanan menggunakannya. Selain itu, berkeupayaan untuk menganalisis trend. Selain itu, sumbangan terhadap fleksibiliti kawalan strategik. Seterusnya, peningkatan jangka masa, increase executive time horizon. Last is early identification of company performance, iaitu pengenalan awal prestasi maklumat, awal prestasi syarikat. Kekurangan terhadap executive support system adalah fungsian yang terhad. Selain itu, sukar untuk menyimpan data maklumat semasa. Selain itu, kos yang berlebihan bagi syarikat yang kecil. Maksudnya syarikat yang kecil terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi. Kekurangannya adalah sistem yang perlahan. And then hard to quantify benefits. Sukar untuk mengetahui keuntungan. Okey, untuk supply chain management system, iaitu sistem pengurusan rantaian bekalan, ia menguruskan perjalanan sesebuah barangan ataupun produk daripada supplier kepada customer. Okey, kat sini dia melibatkan 3 pihak, iaitu sellers, iaitu supplier lah, producer dan juga customer. Okey, firstly ialah seller. Seller ni antara organisasi yang menyediakan goods and service, which is raw material, energy, service and components such as fabrics and plastic and all that lah, iaitu barang-barang mentah lah yang belum dijadikan satu produk yang lengkap. And then daripada situ kita akan transfer ke producer. Producer ni ialah pihak yang akan terima components daripada seller tadi, which is bahan mentah tadi, iaitu sebagai contoh kita ambil untuk buat baju. Iaitu bahan mentah yang seller ni transform tadi ialah fabrics. Fabrics adalah antara salah satu bahan yang untuk buat baju lah. So producer ni akan terima components from seller, which is supplier, and then dijadikan barang yang siap, barang yang siap lah. So and then dia juga melibatkan servis, which is sebagai contoh daripada fabric tadi, kita dah transform dia menjadi satu baju yang cantik, yang lengkap, yang selesai, yang siap. Maksud nak kata yang siap. And then akhir sekali kita akan transfer dia pergi ke customer, which is customer ni tadi akan dapat baju yang lengkap lah, akan receive finished product, which is baju yang dah siap, yang boleh dibeli and then dipakai. So dekat sini juga dia melibatkan pelbagai service and product lah. Antaranya ialah produce, cara benda tu produce, which is daripada producer tadi, and then cara barang tersebut deliver, iaitu kepada customer, iaitu secara efisien dan juga berkesan. So itu adalah antara proses yang berlaku dalam supply chain management system. Customer relationship management ni adalah teknologi untuk mengurus dan interaksi syarikat dengan pelanggan dan bakal pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan perniagaan dan mengembangkan perniagaan. Knowledge management system ini adalah satu sistem pengurusan pengetahuan yang merujuk kepada segala jenis sistem IT yang menyimpan, mengambil tahu dan meningkatkan kerjasama
dan juga mencari sumber pengetahuan. Yang seterusnya ialah human resource. Human resource ialah sumber manusia. Sumber manusia ini termasuklah pentadbiran kaki tangan, perancangan dan pembangunan kaki tangan, analisis pampasan, inventory kemahiran pekerja, gaji dan sebagainya lah. So dengan adanya sistem sumber manusia ni juga, kita dapat menjejaki rekod prestasi pekerja dan juga data-data pekerja. Sebabnya sumber manusia ni ialah satu pentadbiran yang mana kita mengumpul semua data tentang kaki tangan pekerja dalam sebuah syarikat lah. So dekat situ kita boleh peroleh lah, sama ada kita boleh dapat tahu tentang prestasi seseorang itu. Contohnya daripada awal dia masuk hinggalah kini dia bekerja, sama ada prestasi dia makin meningkat bagus ataupun makin merundum dan sebagainya. Selain itu kita juga dapat perolehi data-data tentang kaki tangan, data-data tentang pekerja tersebut lah. Sebagai contoh data peribadi, data gaji seseorang itu. So sebabnya sumber manusia ni tempat pengumpulan data kaki tangan dalam syarikat tersebut. So sumber manusia ni adalah antara pentadbiran yang terpenting lah dalam sesebuah organisasi ataupun sesebuah syarikat. Seterusnya ialah sales dan juga marketing. Sales dan marketing merangkumi pelbagai aspek. Antaranya ialah pemprosesan pesanan, sales planning, sebut harga dan juga pelbagai lagi lah. So untuk sales kita tahu ialah jualan. Jualan ni berlaku apabila kita buat jualan untuk produk kita, sama ada kita buat dengan mengenakan diskaun kepada barang tersebut. So daripada situ kita boleh menarik perhatian pelanggan supaya mendapatkan produk kita dengan harga yang berpatutan dan produk yang berkualiti. Dari segi marketing, kita terdapat tema pemasaran yang kita gunakan, antaranya adalah dengan kempen. Kempen yang kita lakukan untuk produk tersebut pada masa yang dulu semasa, dan juga boleh digunakan pengalaman tersebut untuk membuat kempen produk itu pada masa yang akan datang. Pemasaran ialah aktiviti di mana kita mempromosikan produk kita kepada orang ramai, iaitu supaya dengan cara tersebut kita dapat memperkenalkan lagi produk kita supaya orang tahu tentang produk kita yang ada di dalam jualan lah. So dari situ, dengan adanya kempen-kempen yang kita lakukan ni, orang akan lebih kenal dan juga orang akan membeli dan mendapatkan produk-produk tersebut. So daripada situ, distribution channel and customer service. Distribution channel is about a chain of business or intermediaries through which a good or services pass until it reach the final buyer at the end or the end consumer. Maksudnya mewakili rangkaian perniagaan di mana pembeli akhir membeli barang atau perkhidmatan, merangkumi pemborong, peruncit, pengedar dan internet. Selain itu, pengedar secara langsung, pengeluar menjual terus barangan mereka kepada pengguna, iaitu pembeli. Tapi pengedar secara tidak langsung, mereka menggunakan perantaraan sebelum produk berakhir di tangan pengguna. Contohnya, kita sebagai pengguna membeli barangan di satu platform iaitu Shopee. So, online seller yang gunakan platform Shopee untuk menjual barangan mereka, diorang akan guna perantaraan yang barangan akhir untuk sampai ke tangan pengguna dengan menggunakan
perkhidmatan pengepusan. Jadinya orang pengepusan yang menghantar barangan yang kita beli untuk sampai ke tangan kita. Jadi itu dipanggil sebagai perantaraan penerimaan barang berakhir di tangan pengguna. Seterusnya adalah customer services. Customer services is the direct one-on-one interaction between a consumer making a purchase and a representative of the company about their product that they are going to selling it. Maksudnya interaksi antara penjual dengan pembeli tentang produk, antara penjual dengan pembeli tentang produk tersebut. Khidmat pelanggan ini penting untuk menjayakan sesebuah syarikat. Menjayakan sesebuah syarikat ni macam untuk untuk memajukan lagi sesebuah syarikat dan bagi memastikan kesetiaan pelanggan terhadap jenama mereka pada setiap masa, supaya pelanggan mereka tak larilah kepada orang lain. So jadi diorang mempunyai pelanggan yang tetap sentiasa membeli barangan mereka. Programmer ialah pakar teknikal yang terlatih yang menulis arahan perisian untuk komputer. So programmer ni kebiasaannya banyak menghabiskan masa mereka dengan menulis kod komputer dalam bahasa programmer lah. Dalam kes pengembangan sistem, programmer umumnya berusaha memenuhi spesifikasi reka bentuk yang diberikan kepada mereka oleh penganalisis sistem, iaitu sistem analis. Selain itu terdapat banyak gaya programmer yang berbeza. Antaranya ialah ada yang dengan sendiri untuk jangka masa yang panjang, atau boleh bekerja dalam satu pasukan dengan programmer yang lain. Maknanya dia boleh berkomunikasi dalam pasukan ataupun secara bersendirian. Selain itu, programmer juga kebanyakannya programmer ni juga perlu memahami kompleks dan juga selok belok yang lebih daripada satu. So dekat sini ia tunjukkan bahawa programmer ni dia kena tahu banyak benda, supaya dia kena tahu banyak benda lah, daripada selok belok komputer dan sebagainya lah. Selain akhir sekali, secara amnya ialah programmer ni kebanyakannya memang mahir dalam matematik, kerana konsep matematik ni kebanyakannya mendasari kod programmer tersebut lah. So itu adalah untuk programmer. System analysis is known as business technology analysis. Is an information system, iaitu IT, yang pakar dalam menganalisis, merancang dan melaksanakan sistem maklumat. Ia juga boleh mengubah ejen yang mengenal pasti peningkatan organisasi yang diperlukan. Selain itu, merancang sistem untuk melaksanakan perubahan dalam sesebuah organisasi tersebut. Seterusnya, ia juga dapat melatih serta memotivasikan orang lain untuk menggunakan sistem analisis ini. Chief Information Officer ataupun CIO. CIO ini dia melaraskan rancangan dan operasi sistem maklumat dengan matlamat strategi organisasi. Tugas-tugas seperti penganggaran, perancangan strategi dan juga keputusan personal untuk fungsi sistem informasi. Chief Security Officer is responsible for the security of personnel, physical aspect and information in both physical and digital form. Maksudnya
Dia bertanggungjawab terhadap keselamatan personal, aset fizikal dan maklumat digital. Selain itu, it has become easier to steal sensitive company information. Maksudnya, ia mudah dicuri tentang maklumat sesebuah syarikat. CSO juga bertanggungjawab untuk mengembangkan dan mengawasi program yang digunakan dalam mitigation and reduction of compliance and operational strategy and financial security risk strategy. Maksudnya strategi risiko keselamatan, operasi keselamatan dan kewangan yang membabitkan dengan pegawai atau kaki tangan, aset dan harta benda lain. Responsibilities of the Chief Security Officer is day-to-day compliance, security, innovation. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang Chief Knowledge Officer. Dalam bahasa singkatannya adalah CKO. CKO ini memainkan peranan dalam beberapa organisasi yang mencapai kedudukan yang tinggi dan mengawasi pengurusan pengetahuan. Dengan kata lain, tugas CKO ini melibatkan modal intelektual dan mengatur pemeliharaan dan penyaluran pengetahuan dalam organisasi. End user. End user, the term is based on the idea that the end goal of a software or hardware useful to consumer. Maksudnya end user adalah pengguna yang menggunakan sesuatu software ataupun hardware tersebut. Yang kalau anda ingat yang tentang saya cakap DSS tadi, dia ada buat sesuatu sistem untuk user kan. Jadi user dan end user ni adalah benda sama, adalah orang yang sama. Jadi kat situ bila end user ni menggunakan software tersebut, tiba-tiba dapat menjumpai error, tiba-tiba diorang terkata ada something error. Jadi mereka akan selalu telefon orang IT, dan orang IT ni akan akan tengok, akan selesaikan masalah diorang. Itulah nama dia end user. Innovator adalah individu pertama yang menggunakan teknologi baru. Mereka ni adalah individu yang berani mengambil risiko terhadap percubaan pertama yang mereka ingin lakukan dengan menggunakan teknologi yang baru. Sebabkan ianya teknologi yang baru, kita tidak tahu apa intipati yang ada pada teknologi tersebut. So orang-orang ni, individu-individu ni lah antara individu yang berani mengambil risiko dalam mencuba sesuatu yang baru. Mereka juga terdiri daripada termuda dalam usia dan juga seorang yang mempunyai kelas sosial yang tertinggi, mempunyai kecairan kewangan yang besar dan juga sangat sosial. Individu-individu ni selalunya mempunyai hubungan yang dekat dengan sumber ilmiah dan juga interaksi yang kuat dengan orang-orang yang dengan innovator yang lain. Maksudnya dekat sini individu-individu yang berani mencuba sesuatu yang baru ni, kebanyakannya mereka selalu mencari dan juga mencari tentang sesuatu yang baru, tentang teknologi-teknologi tersebut. So mereka kebanyakannya mendekatkan diri dengan sumber ilmiah. Contohnya mereka membuat research tentang teknologi tersebut dan sebagainya. Dan selain itu mereka juga selalu berinteraksi dengan innovator yang lain, iaitu dengan individu-individu yang lain yang juga mencuba sesuatu yang baru. So dekat situ kita boleh nampak yang mereka ni semua memang individu yang berani mengambil risiko dalam mencuba sesuatu yang baru. Sebabnya teknologi baru kita tidak
tahu apa lagi intipati yang ada pada teknologi tersebut lah. So itu saja. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang early adopter. Early adopter ini merujuk kepada seseorang yang menggunakan sesuatu produk, perkhidmatan ataupun teknologi tertentu setelah ia dikeluarkan. Late majority refers to the second to the last segments of a population to adopt an information technology, iaitu maksudnya dia adalah yang kedua hingga yang terakhir, segmen yang terakhir yang menggunakan teknologi inovatif. Selain itu, penerapan produk inovatif boleh menjadi 5 segmen, iaitu innovator, pengguna awal, majoriti awal, majority lewat, and laggards. Selain itu, the late majority is typically older, semakin tua, yang kurang tentang pendidikan daripada segmen awal dalam kitaran hidup penggunaan teknologi. Lastly, laggards. Individual in this category show no opinion leadership. Maksudnya, dalam kategori ni, individu ini tidak menunjukkan kepimpinan pendapat. Pendapatnya tidak boleh diguna pakai sangat dalam pada zaman sekarang. Contoh sebab sekarang ni adalah zaman digital. Mereka ni laggards ni adalah bermaksud ketinggalan. So ini adalah pengguna yang ketinggalan zaman. Maksudnya mereka still lagi menggunakan cara-cara tradisi, cara-cara orang lama. Sebabnya mereka tak boleh nak terima sangat perubahan teknologi sekarang yang canggih ni. Jadi pendapat mereka, kalau ada apa-apa pendapat, kita tak boleh nak guna sangat sebab benda ni tak sama. Zaman dulu dengan zaman sekarang lain, so tak boleh nak pakai sangat. Seterusnya, contoh yang saya boleh bagi adalah macam untuk poin yang kedua, contoh yang saya boleh bagi adalah macam zaman sekarang kita pakai laptop, kita pakai laptop, tapi diorang pakai typewriter. So kat situ diorang, bila diorang masuk era yang sekarang ni, diorang tak tahu macam mana nak guna typewriter ni, macam mana nak guna laptop ni. Diorang dah biasa dengan typewriter, so diorang tak boleh nak terima benda tu. Jadi kalau anda tak faham, contoh lain adalah handphone. Orang dulu diorang menggunakan handphone yang tekan-tekan je. Zaman sekarang orang mostly pakai touch screen je. Sebab touch screen ni yang smartphone, diorang banyak kelebihan. Zaman dulu tak ada internet apa semua. Jadi kat situ macam satu ni lah, macam dia macam kata shock lah kat situ. Sebab diorang tak biasa dengan benda tu. Diorang dah terbiasa dengan handphone yang tekan-tekan je. Diorang tak biasa yang touch screen apa semua. Sebab banyaklah benda nak kena buat. Jadi laggards ni adalah kategori orang yang macam mana? Orang yang kategori orang tua, orang-orang yang dah berumur. Sebab mereka dari zaman dulu kan, so bila zaman sekarang diorang masuk zaman sekarang, diorang tak biasa menggunakan teknologi yang baru. Jadi salah satunya dalam sosial, mereka hanya kebanyakan diorang kontak dengan family dan juga rakan baik semua dan saudara. Macam kita zaman sekarang ni, kita bukan setakat family dan rakan baik je, kita dapat mengenali orang luar negara, kita dapat kenal. Sebab kita ni zaman digital ni, kita boleh kita ada social media, jadi kita boleh kenal dengan ramai orang, dapat kenal dengan ni. Itu adalah kategori laggards.